Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Herwan Abi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Sembilan perkara berkaitan dengan iSinar ini perlu anda ketahui, terutama sekali jika anda bercadang untuk mengeluarkan akaun 1 KWSP. Jadi apakah 9 perkara yang diperkatakan ini? Yang pertama, apa itu iSinar? iSinar adalah kemudahan kepada ahli ataupun pencarum KWSP untuk mengeluarkan akaun 1 KWSP mereka, dan ahli-ahli ini adalah yang terjejas akibat daripada COVID-19 yang sedang melanda negara dan dunia sekarang ini. Yang kedua, apakah kriteria untuk memohon iSinar? Kriteria utama adalah pencarum belum lagi mencapai umur 55 tahun, dan kriteria ini dibagikan kepada dua pula, iaitu kategori 1 dan kategori 2. Untuk kategori yang pertama, antara syarat utamanya adalah pemohon perlulah tidak mempunyai caruman dengan KWSP sekurang-kurangnya selama 2 bulan berturut-turut sewaktu permohonan dibuat, atau ada pengurangan gaji sebanyak minima 30% selepas 1 hari bulan 3, 2020. Antara mereka yang tergolong dalam kategori pertama ini adalah suri rumah, mereka yang telah hilang pekerjaan, mereka yang diberi cuti tanpa gaji dan sebagainya. Mereka yang sudah lama tidak mencarum juga dikategorikan dalam kategori pertama ini. Bagi kategori kedua pula adalah mereka yang masih lagi bekerja tetapi mengalami pengurangan gaji minima 30% selepas 1 hari bulan 3. Cuma bezanya dengan kategori pertama, untuk kategori ini pengurangan gaji mereka tidak dapat ditafsirkan dengan caruman KWSP bulanan, di mana caruman KWSP bulanan masih lagi seperti biasa, tiada pengurangan. Untuk mereka dalam kategori 2 ini, mereka perlu menghantar slip gaji sebelum dan selepas pengurangan pendapatan berlaku, atau jika tiada notis perberhentian kerja, atau jika tiada juga apa-apa dokumen sokongan yang boleh membantu dalam permohonan. Yang ketiga, bila dan bagaimana permohonan iSinar boleh dibuat? Okey, untuk permohonan iSinar, ianya hanya boleh dibuat menerusi dalam talian di laman sesawang isinar.kwsp.gov.my. Dan bila pula permohonan boleh dibuat? Untuk kategori pertama, permohonan boleh mula dibuat daripada 21 hari bulan 12, 2020. Manakala untuk kategori kedua pula, permohonan boleh mula dibuat bermula daripada 11 hari bulan Januari 2021. Yang keempat, apa perkara penting yang perlu anda lakukan sebelum membuat permohonan iSinar? Untuk melancarkan proses permohonan, anda digalakkan untuk mendaftar nombor telefon bimbit anda dan mengemaskini maklumat anda di mana-mana cawangan KWSP yang berhampiran. Anda juga digalakkan untuk memohon iAccount bagi memudahkan proses-proses ini dilakukan, dan seharusnya anda perlu pastikan akaun bank anda aktif sebelum permohonan iSinar dibuat. Yang kelima, bagaimana cara untuk menyemak baki akaun 1 KWSP anda? Anda perlu pastikan berapa baki akaun 1 KWSP anda sebelum permohonan iSinar dibuat. Okey, untuk mendapatkan maklumat ini, anda perlu mempunyai iAccount, ataupun anda boleh berkunjung ke mana-mana cawangan KWSP yang berhampiran untuk mendapatkan penyata KWSP. Yang keenam, bila dan bagaimana pembayaran iSinar akan dibuat? Okey, untuk kategori pertama, pembayaran akan dibuat pada pertengahan bulan Januari 2021. Untuk kategori kedua pula, kelulusan akan diketahui selepas 2 ke 3 minggu permohonan dibuat, dan pembayaran akan dibuat sebelum hujung bulan berikutnya. Amount yang diluluskan akan dibayar secara pengkreditan terus ke dalam akaun bank penerima. Okey, yang ketujuh, berapakah amount kelaikan iSinar? Okey, amount kelaikan bergantung kepada baki akaun 1. Ianya dipecahkan kepada dua, iaitu mereka yang berbaki di bawah RM100,000 dan mereka yang berbaki di atas RM100,000. Bagi mereka yang berbaki di bawah RM100,000, maksimum adalah RM10,000 ataupun baki akaun 1, yang mana paling tinggi. Jika baki akaun 1 anda contohnya RM10,000 sahaja, anda hanya boleh mengeluarkan RM9,900 kerana baki minima perlu ditinggalkan adalah RM100. Tapi jika anda ada RM10,100 ke RM100,000 dalam akaun 1, anda layak untuk mendapat RM10,000 maksimum.
Kesemua pembayaran akan dibuat selama 6 bulan bergantung kepada berapa amount yang diterima juga ataupun diluluskan. Dan pembayaran bulan pertama maksima adalah RM5,000 dan baki akan dibayar 5 bulan berikutnya. Ini untuk yang berbaki di bawah RM100,000. Kepada mereka yang mempunyai akaun satu RM100,000 dan ke atas, mereka layak untuk mengeluarkan maksima sebanyak 10% daripada baki akaun satu ataupun maksimum RM60,000. Ini untuk mereka yang berbaki RM100,000 dan ke atas. Untuk mereka, maksima bulan pertama yang akan diperolehi adalah RM10,000 dan baki akan dibayar secara beransur selama 5 bulan berikutnya. Yang ke-8, apakah anda perlu bayar semula amount iSinar yang telah dikeluarkan? Jawapannya tidak perlu. Amount yang telah diterima tidak perlu dibayar semula. Dan yang ke-9, jika anda telah pun memperolehi ataupun sedang memperolehi iLestari, iaitu pengeluaran akaun 2 KWSP, adakah anda layak untuk menerima iSinar? Jawapannya ya, kedua-duanya boleh berjalan secara serentak. Okay guys, itu dia tadi sedikit perkongsian berkaitan dengan 9 perkara yang perlu anda ketahui berkaitan dengan iSinar. Diharap informasi yang telah diberi memberi manfaat kepada anda di luar sana. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Kepada mereka yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.